Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum jami'an ya tullab wa talibat. Atamanna lakum fi sihah wal afiyah daiman insyaAllah. Ustaz harap kamu semua dalam kesihatan dan keselamatan daripada segala jenis penyakit insyaAllah. اليوم سنتكلم عن موضوع السابع أي حافظوا على صحتكم. Hari ini kita akan berbincang tentang tajuk ketujuh daripada silibus kita ni, iaitu jagalah kesihatan kamu. Okey. Sebab apa? Sebab kita belum lagi habis. Sebab PKP ni kita tak sempat nak habiskan. Jadi kita sama-sama belajar InsyaAllah, sebab tahun depan awak semua akan ambil PT3. Jadi tolonglah bagi perhatian. Moga-moga ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kita insyaAllah. Jadi hafizu ala sihatikum. Hafizu, macam kita tahulah, itu ialah fi'il amar. Jagalah. Hafizu ala salawati was salati wusta dalam Quran. Izhabu biqamisi, pergilah kamu semua. Jadi dalam surah Yusuf. Jadi ini menunjukkan fi'il ini ialah fi'il amar. Sihatikum, kalau awak ingat lagi, kum ialah dhamir apa yang ustaz bagi tahu dulu. Ustaz pernah buat carta kat depan, tulis dalam bentuk tangan, bentuk jari tu. Ingat tak? Kum ialah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Kalau munfasil, contohnya huwa, huma, hum. Kalau kum ni ialah salah satu daripada dhamir yang muttasil, kata ganti diri yang bersambung. Kalau ingat lagi, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Kita semua pernah hafal dulu. Mungkin ingat, mungkin tak ingat. Jadi kum macam kita tahulah, ganti diri kedua. Apa maksud kata ganti diri kedua? Maksudnya awak hadir, awak ada pada ketika perbincangan ni. Bukanlah awak ni ghaib, iaitu orang yang tak ada dalam perbincangan. Jadi kalau kita boleh katakan kum ialah dhamir yang muttasil, yang bersambung, yang mukhatab kata ganti diri kedua, yang berada pada status jamak. Sebab apa? Sebab dia berada dalam macam ustaz tulis dulu dalam bentuk jari. Kalau awak ingat, ka, kuma, kum. Ka ni untuk kata ganti diri lelaki mufrad, kuma untuk musanna, dan kum untuk jamak. Okey. Hayya nata'allamu hadzal mawdu'. Okey, baik. Macam biasa, mula daripada isim. Ustaz tak kena terang balik isim ni. Banyak kali dah ustaz ulang. Antara alamat, antara tanda kita nak kenal isim ni, ada beberapa cara, iaitu yang pertama, berbaris bawah khafat. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin, dan ada tanwin, bolehnya masuk tanwin. Contohnya ar-rajulu, rajulun. Itu semua isim. Wa dukhulil alif wal lam, dan bolehnya masuk alif lam. Kalau kalimah itu ada tanwin, dan boleh juga masuk alif lam. Contohnya al-qutnu, kita tengok tu, al-qutnu. Qutnun pun boleh, al-qutnu pun boleh. Jadi terbuktilah ia daripada jenis isim. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, at-tabibu. At-tabibu, doktor, seorang doktor lelaki. Kalau doktor perempuan, at-tabibatu. Itu sahaja tambah ta marbutah. Macam kita tahulah, at-talib dengan at-talibah. Itu basic bahasa Arab. Ustaz rasa awak belajar daripada sekolah rendah lagi. Yang kedua, al-mumarridatu, jururawat perempuan. Jururawat lelaki, al-mumarrid.
Okey, al-mumarridatu, al-mumarrid, jururawat lelaki, al-mumarrid. Yang ketiga, al-maridu, orang yang sakit. Al-maridu, orang yang sakit. Al-mustashfa, al-mustashfa ialah hospital. Hospital. Al-mustashfa, hospital. Ad-dawa'u, ubat. Ad-dawa'u, ubat. Jangan tertukar dengan ad-da'u. Ad-da'u ialah penyakit. Macam hadis Nabi kata apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap da'in, penyakit itu ada dawa, penawar. Jadi awak tulis sikit dekat buku catatan ataupun buku teks. Buku teks tak payahlah, buku catatan tulis sikit ad-dawa dengan ad-da. Ni perkataan-perkataan yang dekat-dekat. Dawa ialah ubat ataupun penawar, dan ad-da ialah penyakit. Kemudian ad-damadah. Ad-damadatu ialah kita panggil dalam bahasa Melayu, Ustaz tak ingat lah, kita panggil bandage. Bandage ni pembalut lah, balut luka semua tu kita panggil ad-damadah. Okey, bandage. Yang seterusnya al-qutnu. Al-qutnu ni ialah kapas. Macam kita buat baju cotton apa semua tu, al-qutnu, itu maksudnya kapas. Kapas. Yang seterusnya as-samma'atu. As-samma'atu, yang dimaksudkan sini ialah inilah stetoskop, stetoskop kita panggil. Kalau kita kalau dia tidak letakkan dalam bab berkaitan dengan kesihatan ni, sama'atu ni maksudnya ialah earphone, headphone, sebarang alat untuk kita nak dengar muzik ataupun sesuatu daripada handset, TV apa semua tu, semua kita panggil as-sama'ah, alat yang digunakan untuk mendengar. Tapi bila kita letak dalam bab kesihatan ni, jadi sini bermaksud ialah stetoskop yang doktor guna tu. Jadi tolong bezakan. Kalau buat ayat, awak boleh guna juga as-sama'ah untuk headphone, earphone. Tengok konteks ayat, awak cerita tentang apa. Kemudian al-mihqanu. Al-mihqanu kita panggil shrink dalam bahasa Inggeris ni. Bahasa Melayunya ialah benda bahasa Melayunya kita panggil Ustaz tak ingat lah, tapi bahasa Inggerisnya shrink lah kan, yang kita cucuk ubat tu. Kemudian al-miqyasu. Al-miqyasu, termometer. Al-miqyasu ni ialah ukuran sebenarnya. Miqyas ni sebenarnya ialah ukuran ataupun takat. Tapi bila kita letak dalam istilah perubatan, istilah medik, maka al-miqyasu merujuk kepada termometer. Okey, al-miqyasu. Seterusnya al-is'afu. Al-is'afu, kereta ni lah, hospital ni lah, ambulans ni. Al-is'afu. Ad-dammu, darah. Ad-dammu, darah. Az-zukamu. Az-zukamu ialah selsema, flu kita panggil, selsema. As-su'alu, batuk. As-su'alu, batuk. As-suda'u, sakit kepala, migrain kita panggil. Itu semua tergolong dalam as-suda'u. Dalam surah Al-Waqi'ah ada, kalau hafal dah, la yusadda'una anha wala yunzifun. Jadi
apa yang maksud sudak situ? Sakit kepala. Ayat ni kalau tambahan kalau ada sakit-sakit kepala, apa tu, migraine apa semua, boleh amalkan baca ayat ni ulang sebanyak bilangan yang ganjil 3, 5, 7. Walaupun kita tengok ayat ni berkaitan tentang nikmat-nikmat di syurga nanti. Yang ayat sebelum tu, bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Jadi penduduk syurga akan minum arak dalam syurga ni. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak merasa pening kepala, dan wala yunzifun, arak itu tidak memabukkan. Jadi ulama guna ayat ni untuk niat supaya kita ni hilang migrain, hilang sakit kepala ni. Itulah yang dimaksud dengan as-suda', sakit kepala. Kemudian yang terakhir untuk muka surat ni, al-humma. Al-humma kita dah ma'ruf. Al-humma ialah demam. Okey, seterusnya sambung lagi. Isim tak habis lagi. Al-jurhu, luka. Al-jurhu, luka. Al-waramu. Al-waramu, al-waram ialah bengkak. Ataupun satu lagi, al-waram ni ialah kita panggil apa tu, tumor dalam kepala, ketumbuhan. Itu pun kita panggil al-waramu. Okey, jadi boleh guna dua-dua. Sebarang bentuk ketumbuhan dalam badan kita boleh panggil al-waram, ataupun bengkak-bengkak luaran pun kita panggil al-waram juga. Kemudian al-alamu. Al-alamu, kesakitan. Al-alamu, kesakitan. Dibaca dengan hamzah. Jangan awak baca al-alamu pula. Hamzah dengan a dekat. Betul tak? Al-alamu ialah yang kita belajar dah sebelum ni, ialah bendera. Al-alamu, panji, semua boleh. Jadi bezakan al-alamu dengan al-alamu. Okey. Seterusnya al-mahiru. Al-mahiru kita pun panggil mahir juga, tenaga mahir. Jadi mahir ialah pakar. Bahasa mudahnya ialah pakar. Al-mahiru, pakar. Al-musabu, orang yang ditimpa musibah. Al-hararatu, kepanasan. Al-hararatu, kepanasan. Dalam Quran sebut qul naru ashaddu harra. Harra, jadi hararah, harra asal daripada kepanasan. Al-murtafi'u, meninggi ataupun meningkat. Al-murtafi'u, meningkat ataupun meninggi. Kalau kita kata al-jabalu al-murtafi'u, bukit yang meninggi, sifat dia sebagai jenis yang mendaki ataupun menaik ke atas. Al-murtafi'u. Begitu juga kalau kita kata apa tu, suhu menaik. Suhu menaik, al-murtafi'u. Darajatul hararah, al-murtafi'u, meningkat, menaik. Okey. Fi'il pula. Macam ustaz ajar dulu, fi'il, antara nak kenal fi'il, bolehnya masuk qad. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sin was-sawfa wa ta'ut ta'nisus sakinah. Boleh masuk beberapa perkataan-perkataan, bolehnya masuk. Kalau tak letak ataupun kebarang bolehan letak tu, maka membolehkan ia termasuk dalam fi'il. Contohnya ustaz bagi tahu yaqulu ialah fi'il. Sebab apa? Sebab dalam Quran kita pernah jumpa awal juzuk kedua, sayaqulus sufaha. Jadi bolehnya masuk huruf sin. Sin. Kalla sawfa ta'lamun. Sawfa. Jadi ta'lamun ialah fi'il. Kerana apa? Bolehnya masuk sawfa. Jadi itu antara cara kita nak kenal fi'il-fi'il. Jadi yafhasu, memeriksa. Yafhasu, memeriksa. Antara cara lain lagi kita nak kenal fi'il ialah mempunyai huruf-huruf mudhara'ah. Ustaz dah bagi tahu dulu ada huruf-huruf mudhara'ah. Macam mana huruf-huruf mudhara'ah ni?
terkumpul dalam satu formula, iaitu anaitu. Apa anaitu? Hamzah, nun, ya, ta. Jadi kalau awak tengok depan perkataan tu ada salah satu daripada huruf ni, maka kita boleh tahu itu adalah perkataan tu tergolong dalam fi'il. Yafhasu, ada ya kat depan. Yatanawalu, menerima ataupun mengambil ubat. Yatanawalu, mengambil ubat. Orang yang sakit, yatanawalu Yatanawalu ad-dawa, mengambil ubat-ubatan. Yuqabilu maksudnya berjumpa, bertemu. Yuqabilu, mudhari' dia yuqabilu, madhi dia qabala, yuqabilu, berjumpa. Yuqabilu asal daripada perkataan qabala, yuqabilu, berjumpa atau bertemu. Yash'uru, merasakan. Yash'uru, merasakan. Tansahu, menasihati. Cuba tengok kat depan tu, Ustaz dah beritahu ada huruf-huruf mudhara'ah, fungsi-fungsi dia berbeza. Ya, untuk lelaki antara fungsinya. Ta ialah untuk perempuan, dan boleh juga ta ialah untuk anta, untuk menunjukkan kepada ganti diri kedua. Tu'aliju, daripada al-ilaj, daripada rawatan. Jadi tu'aliju, mengubati, merawat. Tu'aliju, mengubati atau merawat. Tusa'idu, membantu. Membantu. Jadi membantu ialah tusa'idu. Sa'ada, asal daripada kalimah sa'ada. Yang terakhir, fi'il yang terakhir ialah tu'ti, memberikan. Awak tengok dalam gambar tu, seorang al-mumarridah, seorang nurse, seorang jururawat perempuan. Tu'ti, memberikan apa? Ad-dawa, ubatan kepada al-marid, seorang yang sakit. Okey, jadi yang kita masuk bab tarakib pula. Macam awak tahu, tarakib ada dua, iaitu tarkib wasfi dengan tarkib idhafi. Wasfi ataupun setengah panggil tarkib na'ti, benda sama ya. Jadi tarakib ataupun frasa-frasa untuk level awak form 1, form 2, form 3 ni ialah kita kena tahu dua itu sahaja. Kalau awak pergi lebih dalam, lebih atas lagi, sebenarnya tarakib ni ada 6, tak silap ustaz, ada 6. Ada tarkib badal, apa lagi, ataf, banyaklah. Tarkib bayani kita ada. Jadi yang okey, ustaz terangkan sikitlah kalau awak tak ingat. Jadi macam mana yang kita panggil tarkib wasfi ataupun tarkib na'ti ni. Mudahnya tarkib wasfi atau tarkib na'ti ni ada alif lam. Kalimah pertama ada alif lam, kalimah kedua ada alif lam. Al-bait, al-kabir, al-lughah, al-arabiyyah, al-jurhu, al-mu'limu. Jadi kita tahu itu ialah tarkib wasfi ataupun na'ti. Macam mana wasfi na'ti ni? Dia kalimah kedua ialah penjelasan kepada kalimah yang pertama. Ad-dawa, ubat. Ubat apa? Ubat al-murru, yang pahit. Jadi ada bezalah antara frasa dengan al-jumalu. Nanti kat depan kita akan jumpa al-jumalu. Apa beza? Nanti ustaz huraikan lagi apa beza tarakib dengan al-jumalu. Al-jumlah ni kita panggil. Yang kedua, kalau awak ingat lagi, tarkib idhafi. Tarkib idhafi ni mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau tadi wasfi terbahagi terdiri daripada dua aspek, iaitu sifat dengan mausuf. Manakala untuk idhafi ni pula terdiri daripada dua bahagian, iaitu mudhaf, mudhafun ilaih.
Caranya macam mana? Yang pertama, biasanya tidak ada alif lam. Darajatul hararah. Ataupun apa lagi kalau yang tak ada dalam ni ayatnya, ustaz bagi contoh, Kitabu At-Tilmiz, buku milik pelajar itu. Isti'malu al-kalimah, menggunakan kalimah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muraja'atu an-nafsu, muhasabah diri. Jadi semua tu yang biasanya tidak ada alif lam kat depan. Memang tak ada alif lam kat depan, maka kita panggil mudhaf mudhafun ilaih. Okey. Jadi kita tengok sini, tabibatuhunna, kata ganti diri ketiga. Ingat lagi tak yang ustaz bagi dulu, munfasil, muttasil, awak semua dah buat latihan dah lakar dah, jari tangan dalam buku ustaz dah peksa dah. Jadi hunna, cuba ingat balik, ini ialah dhamir muttasil yang bersambung. Yang munfasil ialah huwa, huma, hum. Kalau yang muttasil contohnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Jadi kita tengok balik, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Hunna ialah kata ganti diri ketiga. Macam mana kata ganti diri ketiga? Ialah orang yang dibicarakan tu tak ada kat tempat kejadian. Awak bercakap tentang kawan awak yang tak ada kat depan awak. Jadi kita pun bagi tahu tabibatuhunna ialah doktor-doktor perempuan yang tak ada kat depan kita. Kita cerita tentang gambar dia sahaja. Yang kedua, dawauhum, ubat-ubatan mereka. Hum mereka lah. Kemudian sama'atuhum, stetoskop mereka. Macam ustaz bagi tahu balik, sama'ah, ingat tu, sama'ah boleh masuk earphone, boleh masuk headphone yang awak guna untuk mendengar sesuatu, kita panggil sama'ah. Tapi bila dalam istilah perubatan, kita panggil stetoskop. Sayyaratu al-is'af, kereta yang digunakan untuk hospital ni, kita panggil ambulans. Jadi sayyaratu al-is'af ni semuanya dalam tarkib apa ni? Sayyaratul is'af, ustaz nak bagi tahu tadi, ini dalam tarkib idhafi, mudhaf ilaih. Sayyarah mudhaf, al-is'af mudhafun ilaih. Okey. Miqyasu al-hararah, miqyasu al-hararah kita panggil termometer. Ataupun kalau nak satu-satu sebiji terjemahan, miqyas ni ialah ukuran ataupun takaran, al-hararah kepanasan, alat untuk mengukur kepanasan. Bahasa saintifiknya ialah termometer. Itu sahaja bezanya. Darajatu al-hararah ialah apa kita panggil, darjah kepanasan. Berapa? 39, 35, 37. Kalau kita COVID ni, kita pun ada darjah hararah kita, kepanasan. Kalau lebih daripada ni, maka risiko dia ni dijangkiti COVID-19. Okey. Ad-dawa'u al-murru. Ini bila dah masuk warna lain ni, kita tahu ini adalah tarkib wasfi atau tarkib na'ti. Ad-dawa'u al-murru, ubat-ubatan yang pahit. Sifat dia ialah al-murru, pahit. Al-qutnu an-nazifu, kapas yang bersih, yang putih, yang tidak ada darah, yang tidak tercemar. Al-qutnu an-nazifu. As-sama'atu al-jadidatu, stetoskop yang baharu. As-sama'atu al-jadidatu. As-suda'u asyadidu, as-suda'u asyadidu, sakit kepala yang bersangatan, yang teramat. Al-jurhu al-mu'limu, luka yang menyakitkan. Al-jurhu, luka, al-mu'limu asal daripada kalimah al-alamu, ialah yang menyakitkan. Az-zairuna al-muhtaramuna, penziarah yang terhormat ataupun yang dihormati. Az-zairuna al-muhtaramuna.
Okey. At-tabibu al-mahiru, seorang doktor lelaki yang mahir. At-tabibu al-mahiru, seorang doktor lelaki yang pakar, yang mahir. At-tabibatu al-mahiratu, kita tengok tambahan alif ta. Kita ingat balik tambahan alif ta ialah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ada tambahan alif ta di belakang dia. Jadi doktor perempuan yang mahir. Yang mahir. Kita boleh terjemah macam tu. Okey, nak terjemah kita tengok dulu ia adakah dia mufrad atau musanna ataupun jamak. Yang terakhir al-mumarridatu an-nashitatu, ini pun tergolong dalam jamak muannas salim, ada tambahan alif ta. Maka kita kata terjemahannya ialah jururawat wanita yang aktif, yang cergas. An-nashitah, bersemangat. Boleh banyak masuk an-nashitah ni. Okey, seterusnya kita tengok al-jumalu. Jumlah ni ialah ayat bahasa mudahnya. Al-jumlah al-mufidah, yang memberi faedah, yang memberi faham. Ada jumlah yang tidak memberi faham, panjang. Ja'a Muhammadun, panjang dah tapi tidak memberi faham, maka kita panggil jumlah ghairu mufidah, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Jadi yang kita bincangkan ialah al-jumlah al-mufidah, ayat-ayat yang memberi faham, memberi faedah. Jadi jamaknya ialah al-jumalu. Ini tergolong dalam jamak apa ni? Jamak taksir. Okey, kita tengok. Okey, tadi ustaz dah bagi tahu ada beza antara frasa tarkib ni dengan al-jumalu, ayat-ayat. Apa beza frasa dengan tarkib? Frasa, apa beza frasa ataupun tarkib ni dengan ayat? Bezanya ialah ayat ni ialah lengkap, manakala frasa ni mungkin lengkap, mungkin tidak. Kita kata ad-dawa'u al-murru, jadi tidak lengkap lagi. Ad-dawa'u al-murru, dua kalimah yang tersusun, tapi al-murru, ubat yang pahit. Jadi ayat tu tak lengkap, seolah-olah tergantung lagi. Tapi kalau kita kata ad-dawa'u murrun, ubat itu pahit, dah memberi faham dah. Kalau kita kata ad-dawa'ul murru, ubat yang pahit, macam tergantung lagi. Itu dalam bahasa Arab. Beza antara alif lam tak ada, tanpa alif lam, dan alif lam pun dah ada beza dah. Okey, ma'rifah, nakirah dan semuanya. Nanti awak akan belajar lebih detail lagi. Okey, ad-dawa umurrun, ubatan itu pahit. Darajah hararati murtafi'ah, darjah kepanasan meningkat. Okey, darjah kepanasan, al-hararah murtafi'ah, meningkat, menaik. Sayyaratul is'afi sari'ah, kereta ambulans, kereta ataupun ambulans lah kita panggil, kereta hospital ni sari'ah, laju. Okey, kita tengok pula yang bawah ni. Yafhasu at-tabibu al-marida bis-samma'ah, memeriksa. Yafhasu, memeriksa, mengecek. At-tabib, seorang doktor lelaki. Al-marida, pesakit. Bis-samma'ah, dengan stetoskop dia. Apa beza dengan ayat kedua? Tafhasu. Okey, tafhasu untuk perempuan. Tafhasu apa? Al-mumarridatu. Jadi pelakunya ialah perempuan. Al-mumarridah, pelakunya ialah perempuan. Maka kita kena letak, tak bolehlah yafhasu, kena letak tafhasu al-mumarridatu al-marida bil miqyas. Bezanya ialah jururawat memeriksa orang yang sakit itu bil miqyas, dengan termometer. Al-qutnu an-nazifu yaminal miqyasil jadidi. Al-qutnu, kapas yang
an-nadhifu yang bersih, yang bersih putih, yamina berada di kanan al-miqyasil jadid, apa tu, termometer yang baharu. Okey. Yang bawah apa beza dia? As-sama'atu al-jadidatu, stetoskop yang baharu berada di yasara, berada di kiri ad-dimadati, balutan ataupun bandage yang an-nazifah, yang bersih. Jadi sini kita boleh tengok bahawa berbeza dari sudut apa tu, jihah, dari sudut arah. Ni sebelah kanan, ini sebelah kiri. Bahasa Arabnya arah ni kita panggil jihah, tahta, fauqa, itu semua kita panggil jihah, arah kita panggil. Okey. Dan beza yang kedua ialah penggunaan alat. Ada yang apa tu, al-qutnu dengan as-sama'ah, apa semua tu. Seterusnya at-tabibul mahiru, seorang doktor lelaki yang pakar, yu'aliju, merawat, al-marida bil qutni, merawat seorang pesakit dengan qutni, dengan kapas. Tengok dia sapu darah dengan kapas tu. At-tabibatu al-mahiratu. Okey, jadi kita tengok, jangan at-tabibatul mahira, awak tak tambah ta, itu kena salah lah. Jadi jika at-tabibatu muannas, maka al-mahiratu mesti muannas juga. Tu'aliju mesti perempuan juga, tak boleh yu'aliju. Tu'aliju, saya dah bagi tahu fungsi ta ialah untuk perempuan ataupun anta untuk ganti diri kedua. Tu'aliju, merawati, mengubati, al-marida, orang yang sakit, bid-dimadati, dengan bandage, dengan balutan. Seterusnya, yafhasu at-tabibu al-marida bis-samma'ati al-jadidati, memeriksa at-tabibu, seorang doktor, al-marida, pesakitnya, bis-samma'ati, dengan stetoskop yang al-jadidah. Jadi al-jadidah ni ialah sifat bagi as-samma'ah. Kita dah belajar wasfi dengan na'ti, kita dah tahu dah. Jadi al-lughah al-arabiyyah, al-lughah ni ialah mausuf, sifat yang disifatkan. Al-arabiyyah ni ialah sifat dia. Begitu juga dengan as-samma'ah al-jadidah. As-samma'ah ialah mausuf, benda yang disifati. Ustaz Haikal ialah yang disifati dengan apa? Kebesaran, kegemukan. Jadi as-samma'ati, stetoskop yang apa? Yang baru ke, yang cerdik ke, yang cerdik tak boleh lah, yang besar kecil. Jadi yang ini dia kata as-samma'ati al-jadidati, yang baharu. Seterusnya, tafhasu at-tabibatu al-maridatu bil miqyasil jadidi, memeriksa seorang doktor perempuan, seorang pesakit perempuan, akan seorang pesakit perempuan, bil miqyasil jadidi, dengan termometer yang baharu. Itu sifat dia. Al-miqyas yang mana? Zatnya ialah al-miqyas. Sifatnya macam mana? Sifatnya ialah baharu, buruk, apa lagi, kecil, besar sifatnya. Jadi sifatnya awak boleh tambah mengikut kesesuaian. Okey, untuk al-jumalu al-mutarabitah, jumlah ataupun ayat yang berdasarkan gambar ni, tak perlu huraian panjang sebab dah banyak dah sebelum ni. Jadi yang kena awak perhatikan ialah macam mana cara dia memanjangkan ayat untuk awak buat karangan. Maka tu penting. Contohnya awak tengoklah, yang mana, Umaru maridun, Umar sakit, seorang pesakit. Huwa, okey, yang kedua awak tak boleh lah Umar musabun bizzukam, tak boleh guna nama juga, nama yang biasa juga. Contoh awak pergi cakap dengan mak ayah awak,
adik apa tu, mak, Hakim lapar lah, Hakim nak makan sesuatu lah. Okey. Ayat kedua biasa awak guna kata ganti diri, saya nak makan sesuatu. Begitu juga dalam bahasa Arab, cara dia panjangkan ayat Umaru maridun. Yang kedua, tak bolehlah Umaru musabun bizukam. Itu kita panggil ayat yang betul, masih betul, tapi kita kata basic ataupun untuk budak-budak. Awak ni dah another level dah, naik level dah. Jadi huwa musabun bizukam. Kemudian tengok macam mana dia panjangkan. Tengok ayat contoh yang pertama, hiya maridatun, hiya musabatun bil humma. Yang ketiga, hiya musabatun bil humma munzu amsin. Kalau awak buat ayat hiya musabatun bil humma, dah betul. Cuma macam mana kita nak kasih panjang, ialah kita tengok kata-kata hubungan yang boleh panjangkan lagi. Dari sejak bila, daripada mana, cuba timbulkan persoalan-persoalan tu. Jadi kalau dalam ni dia tambah munzu amsin, sakit bila, daripada semalam lagi. Okey, itu insya-Allah lah awak boleh buat sendiri. Okey, last sekali latihan pengukuhan wajibat awak, kerja rumah awak ialah tengok dalam buku high score tu, muka surat 72, 73. Tak banyak pun, 2 muka surat je. Lepas awak dah siap, tolong snap dan hantar melalui Telegram Ustaz nak check. Okey, 72, 73 ya, Ustaz pun tak tengok lagi. 72, 73. Okey, terbalik tu dal dulu tu. Akmil al-jumal musta'inan bis-suwari. Sempurnakan ayat dengan menggunakan gambar ni. Jadi tengok gambar, awak rasa ayat apa yang sesuai, tulis. Ha pula ialah dha' al-ibarat bis-suwari al-munasabah. Jadi letakkan ayat-ayat manakah yang sesuai dalam gambar ni. Gambar orang batuk sesuai tak, awak letak menziarahi. Cuba tengok apa bahasa batuk dalam bahasa Arab. Kita dah belajar tadi, kita dah sentuh lah. Dan yang terakhir, al-qawalid ialah dha' fil faraghi zurufan munasibatan. Jadi dia suruh letak zuruf, ataupun kita panggil kita panggil zaraf makan, zaraf zaman ni. Kita panggil apa bahasa Melayu dia, yang contohnya zaraf makan tempat ataupun zaman masa, contohnya munzu ams. Okey, jadi letakkan yang manakah yang sesuai menurut gambar tu. Ada pilihan jawapan, awak cuma letakkan. Jadi kena ada banyak pelatihan. Kita dah tak lama dah nak habis tahun dan awak akan hadapi PT3. Awak kena banyakkan tengok, baca buku banyak-banyak kali. Tak apalah benda sama pun, sebab ustaz dah bagi tahu dulu, man takarrara taqarrara. Sesiapa yang selalu ulang-ulang, maka ia akan kekal dalam ingatan dia. Man takarrara, ya siapa yang selalu ulang-ulang, taqarrara, maka benda tu akan ataupun lekat dalam kepala dia. Dalam tajwid pun macam tu juga kan. Cikgu-cikgu awak, ustaz-ustaz awak dah bagi tahu macam mana kita nak fasih. Kena banyak riyadatul lisan, kena banyak latihan lidah. Tak boleh kita nak belajar sifat huruf ra, kita dah tahu tapi kita tak praktis pun. Macam mana kita nak pandai sebut ra dengan menggetarkan lidah kita kalau kita tak buat latihan. Jadi sebab itulah ulama kata wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa bi riyadatum ri'in bi fakkihi. Tidaklah orang itu akan berjaya melainkan dengan riyadatul lisan, dengan latihan lidah dia. Itu sahaja, wallahu alam. Terima kasih sudi mendengar, sudi pinjamkan telinga awak. Semoga awak dapat kejayaan, bitaufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.